Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan di studio juga kita ada dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Baik, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah Hala 7 lepasan SPM TVET pilihan utama. Dan kenapa kita memilih topik ini? Kalau saudara masih ingat lagi, sebenarnya kalau kita imbas kembali kepada bajet 2022 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan, satu peruntukan yang agak besar juga sebenarnya diberikan dalam usaha untuk memperkasakan pendidikan TVET di negara kita. Dan inilah yang akan kita sentuh, antara perkara yang akan kita sentuh bersama dengan tetamu di studio. Baiklah, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada tetamu kita yang paling hampir dengan saya ini, iaitu yang berbahagia Encik Amaluk Khair bin Sarbini yang merupakan Timbalan Pengarah di bahagian ambilan dan pembangunan pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Jadi Tuan Amal, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Pertama kali bersama kami di ruang bicara. Ya, ini kali pertama. Alhamdulillah. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang pada seorang lagi tetamu, anak muda yang dikatakan berjaya sebenarnya setelah mendapat pendidikan di Kolej Komuniti. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Muhammad Khais Amiri yang merupakan alumni Polisisi dan juga pengurus besar Khalima Global. Betul ya sebutan saya? Yes, betul, Khalima Global. Alhamdulillah. Baik, ini satu topik yang Tuan Amal cukup penting sebenarnya. Macam saya katakan tadi, bahawa kerajaan juga sebenarnya memberikan satu peruntukan dalam bajet 2022 dalam usaha untuk memperkasakan lagi pendidikan TVET. Jadi begitulah pentingnya TVET itu sebenarnya kepada perkembangan semasa. Boleh kita kongsi bersama dengan Tuan Amal dalam isu ini? Baik, terima kasih Tuan Sekar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Baik, bila kita bercakap tentang bidang TVET itu sendiri, dan tadi pun Tuan Syarkawi telah nyatakan peruntukan bagi bajet tahun 2022. Saya boleh katakan peruntukan itu sebenarnya dalam bidang TVET boleh katakan saban tahun kerajaan memperuntukkan sejumlah yang besar dan ada peningkatan pada saban tahun. Dan untuk tahun depan kalau tidak salah saya ialah pada kita memperuntukkan, kerajaan memperuntukkan 6.6 bilion untuk memperkasakan dalam bidang TVET itu sendiri. Ini jelas menunjukkan bahawa kerajaan sangat prihatin kepada bidang TVET dalam usaha memperkasa dan kita kata memberi ruang yang besar kepada bidang TVET itu sendiri. Dan khususnya bagi Politeknik dan Kolej Komuniti, peluang itu pada saya adalah sangat baik untuk kita terus kita kata memperbanyakkan ruang-ruang ataupun peluang-peluang pekerjaan dalam bidang TVET. Jadi mungkin ialah kadang-kadang kita lihat daripada penerimaan pelajar-pelajar kita jugalah, selalunya lah yang bermain di minda mereka bila mereka habis belajar mungkin tingkatan 5, tingkatan 6, terutamanya di tingkatan 5 lah. Target mereka ialah untuk memasuki universiti, ya, betul. Dan sebagainya. Jadi kenapa mungkin adakah mentaliti ataupun penerimaan pelajar-pelajar kita terhadap pendidikan TVET ini belum lagi mencapai ke tahap yang sewajarnya? Bagaimana nak mengubah persepsi dan pemikiran? Ya. Baik. Kalau ditanyakan tentang bagaimana nak mengubah persepsi, pada saya ia perlu bermula daripada kita kata ibu bapa mereka sendiri, keluarga. Ya, keluarga. Yang mana kesedaran terhadap bidang TVET itu sendiri perlu ada. Sekiranya kita melihat dari segi secara umumnya, saya boleh katakan yang pertama sekali ialah peluang dalam bidang pekerjaan. Biasanya kalau kita nak kata belajar ni mesti dia akan ending dengan bekerja. Sekiranya kita semua maklum bahawa bidang pekerjaan untuk masa hadapan 60% daripada peluang pekerjaan itu sendiri datang daripada kita kata yang memerlukan kemahiran. Jadi situ jelas satu menunjukkan bidang TVET itu memberi sumbangan kepada peluang pekerjaan, baik di mungkin kemahiran separa mahir ataupun kemahiran tinggi. Satu lagi kalau kita boleh tambah ialah kalau melihat dari skop Politeknik dan Kolej Komuniti, kebolehpasaran dalam di Politeknik dan Kolej Komuniti
adalah 95% dan ke atas. Dan setiap tahun meningkat. Cuma pada tahun lalu ada penurunan sedikit disebabkan mungkin pandemik. Ya. Dan daripada bidang TVET itu sendiri juga kita melihat saya nak katakan bagaimana dia bukan saja menyediakan dalam pekerjaan tetapi juga menyumbang kepada penyedia job creators, memberi menyediakan pekerjaan kepada orang lain. Okey, mungkin menarik jugalah kalau kita dapatkan juga kongsikan pengalaman bersama dengan anak muda yang berada bersama kita. Jadi saudara Kais sendiri mengukurkan bekas ataupun bekas pelajar politeknik sendiri. Apakah Polisisi sendiri? Jadi apakah boleh kita kongsi bersama dengan Kais sebenarnya pengalaman anda? Kenapa anda memilih untuk memasuki Polisisi ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya dah berniaga sejak di bangku sekolah lagi. Jadi untuk habis je SPM tu saya ingin masuk untuk menyambung belajar, tapi saya memilih College Community kerana dia mempunyai bidang TVET yang mana bagi saya mungkin dia boleh saya boleh mengasah bakat saya untuk lebih berkemahiran dalam bidang saya lah. Kalau saya perniagaan, saya dah minat berniaga daripada sekolah. Jadi di College Community ni dia banyak membantu saya daripada segi kemahiran dalam perniagaan tu. Contoh daripada segi pengurusan syarikat tu sendiri, daripada segi pengurusan kewangan, daripada segi kalau kemahiran dalam pemasaran produk tu sendiri. Jadi di College Community yang saya belajar, tempat saya belajar tu, dia banyak membantu saya lah mendedahkan perkara-perkara yang boleh bagi saya dapat meningkatkan saya punya perniagaan saya. Dan dalam masa yang sama, dalam saya belajar pun saya masih boleh menjalankan perniagaan. Dan lecturer-lecturer pensyarah pun sangat support kita yang ingin meneruskan perniagaan masa belajar di College Community. Bila you sebut tentang perniagaan ni Kais, kita pun nak tahu jugalah, penonton-penonton yang sedang bersama kita pun nak tahu anda berniaga apa sebenarnya, apa ni bidang perniagaan untuk Kalimah Global ini? Okey, industri Kalimah Global, saya selaku pengurus besar Kalimah Global adalah memasarkan produk berasaskan Al-Quran, yang mana produk utama saya adalah Al-Quran terjemahan. Jadi saya memasarkan produk secara dalam talian menggunakan platform Facebook, Instagram, Shopee dan sebagainya. Jadi perkara-perkara yang saya buat sekarang ni adalah hasil daripada pembelajaran saya di College Community lah. Okey, Tuan Amal, kalau kita lihat daripada apa yang disebut oleh Kais lah, jadi ini satu contoh yang tentang kejayaan seorang anak muda yang harusnya mendapat suntikan semangat, memberi suntikan semangat kepada anak-anak muda, pelajar-pelajar kita yang lain. Tetapi pada pandangan Cik Kais sendirilah, bila kita sebut tentang apa yang telah pun dicapai oleh saudara Kais itu, adik Kais kita, apakah yang ingin Tuan Amal komenkan ataupun memberikan pandangan dan juga pendapat berkaitan kejayaan yang telah pun dicapai oleh Kais ini? Okey, kalau saya boleh ulas sedikit tentang apa yang telah diceritakan oleh Kais tadi. Sebenarnya apabila seseorang kita kata calon pelajar ataupun yang belajar di Politeknik dan College Community, mereka daripada awal semester 1 saja dah diterapkan dengan ilmu kemahiran keusahawanan. Bukan saja dalam bidang yang mereka ikuti ataupun pilih, mereka juga diberikan ilmu tentang keusahawanan itu. Satu, yang keduanya mereka dilatih dengan inkubator keusahawanan. Dan seterusnya mereka juga diberi peluang untuk menyertai pertandingan-pertandingan dalam bidang keusahawanan. Jadi proses itu menyediakan pelajar bermula daripada semester 1 sehinggalah mereka tamat belajar, dan di akhirnya mereka telah pun memiliki setidak-tidaknya ilmu kemahiran untuk bekerja ataupun menjadi saya katakan job creators tu tadi. Di samping mereka kita kata pelajar-pelajar di Politeknik dan College Community mendalami bidang yang mereka pilih itu sendirilah. Sebab dalam pengajian di Politeknik dan College Community yang kita katakan dari segi kurikulumnya sendiri,
dibangunkan secara bersama dengan pihak industri dan dengan pengiktirafan oleh pihak MQA. Dari situ telah menunjukkan bila mereka satu dapat bidang kemahiran itu, keduanya penerimaan daripada pihak industri, yang mana saya boleh katakan kurikulum yang ada di Politeknik dan Kolej Komuniti adalah bersifat responsif dengan pihak industri. Maknanya bila mereka tamat saja, mereka bersedia untuk ke alam pekerjaan. Itu sekiranya mereka terus bekerja ataupun mereka menjadi job creators macam Kais tadi. Okey, sesuatu yang penting juga Kais, ya. Saya nak dapatkan daripada pengalaman anda lah. Kita tahu ramai anak muda di luar sana sebenarnya yang minat dalam bidang perniagaan. Cuma mungkin kerana tidak adanya bimbingan yang sesuai, tidak adanya panduan yang sewajarnya, kadang-kadang mereka gagal sebenarnya untuk melaksanakan apa yang mereka cita-citakan, terutamanya dalam bidang perniagaan lah. Jadi pandangan Kais secara ikhlas lah kepada anak-anak muda yang masih berada di luar sana, tetapi ada semangat sebenarnya untuk menceburkan diri seperti apa yang Kais lakukan. Okey, bagi saya untuk anak muda di luar sana yang mungkin bahaya saya baru umur 21 yang ingin memulakan perniagaan ataupun ingin mengembangkan perniagaan, bagi saya untuk kita sustain dalam perniagaan, sebab saya pun dah dalam 2 tahun juga, maksud 3 tahun dalam perniagaan. Alhamdulillah perniagaan masih lagi sustain walaupun saya terpaksa menghadapi COVID ni tahun lepas. Jadi bagi saya kita perlu ada kesungguhan yang tinggi untuk berjaya, dan kita perlu ada bimbingan yang betul daripada guru yang betul. Sebab saya sampai sekarang pun saya ada guru, ada mentor yang membimbing saya untuk dalam bidang saya ada guru mentor keusahawanan saya supaya mereka ni boleh mendidik ataupun membimbing saya ke arah kejayaan-kejayaan yang seterusnya lah. Jadi bagi saya adalah kesungguhan pada diri sendiri itu penting, dan perlu ada bimbingan lah, ada guru untuk membawa kita kepada kejayaan yang kita nak tu. You sebut tentang kejayaan yang kita nak tu. Cuba kita kongsikan kejayaan yang telah pun anda kecapi setakat ini. Alhamdulillah, bagi saya kejayaan yang paling besar bagi saya telah pun mencapai angka jualan 1 juta yang pertama pada September 2021. Dan untuk kejayaan lain saya dah alhamdulillah saya dah pergi umrah pada tahun 2020. Saya dah ada saya beli motor secara tunai, saya ada kereta, saya boleh bantu keluarga saya, dan saya adalah anak yang membantu keluarga. Mak ayah saya, ayah dah tak kerja, mak suri rumah. Jadi saya sebagai anak ni, saya rasa saya sangat bertanggungjawab terhadap saya punya family. Jadi itu yang membuatkan saya rasa sungguh-sungguh saya nak buat perniagaan dengan betul. Di samping saya dapat ilmu-ilmu bimbingan daripada guru-guru saya lah. Alhamdulillah. Barangkali Cik Amal, ya, mungkin ramailah anak-anak muda yang mungkin berkesempatan mengikuti apa yang dilontarkan oleh Kais ini sendiri, dan mungkin juga memberikan inspirasi kepada mereka. Tetapi kadang-kadang mereka juga ingin sebenarnya untuk membantu memasuki politeknik, memasuki kolej komuniti, tetapi disebabkan oleh keputusan SPM yang tidak memberansangkan, itu juga kadang-kadang mengecewakan mereka. Jadi mungkin ialah untuk belajar dalam masa sama menjalankan perniagaan ini kepada golongan ini, apakah pintu itu masih ada sebenarnya? Ya, sebenarnya kita baru saja buka borang untuk sesi kemasukan sesi 2, sesi pengajian sesi 2 2021-2022, yang mana kita telah membuka borang pada 1 November yang lalu, dan akan tutup pada 26 Disember, dan akan masuk mulakan pengajian pada Februari 2022. Maknanya kepada mereka yang ada di luar sana yang mengikuti rancangan ini yang masih belum mendapat tempat pengajian di mana-mana, boleh melayari portal kami di ambilan.mypolicc.edu.my, yang mana daripada portal tersebut boleh dapati maklumat-maklumat yang berkaitan dengan bidang pengajian, program yang ditawarkan, lokasi politeknik dan kolej komuniti, syarat-syarat kemasukan, tarikh-tarikh penting yang saya sebutkan tadi berada dalam portal itu. Jadi kepada mereka yang masih belum ada tempat untuk belajar, ingin menjadi seperti Kais, segeralah layari portal kami, portal ambilan.mypolicc, ataupun pergi saja
kepada politeknik ataupun kolej komuniti yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Ataupun untuk berhubung terus dengan pegawai, boleh menghubungi di talian kami 03 8888 3837, ataupun kami ada talian WhatsApp untuk menghantar mesej untuk bertanya tentang soalan apa sahaja soalan berkaitan politeknik dan kolej komuniti di talian 019 868 ada tertera 868 3738. Okey, jadi itu pun penting sebenarnya diberi perhatian. Visi bagi KAIS sendirilah KAIS. Semua ahli yang berjaya dalam bidang perniagaan ini perlu mengekalkan ataupun ada sesuatu visi yang out of the box kadang-kadang yang harus ada, dan kita tidak mahu apa yang dilakukan oleh KAIS sekarang ini di penghujungnya nanti mungkin akan menghadapi masalah, kekecewaan dan sebagainya. Tadi visi yang ingin kita kongsikan bersama dengan anda. Visi pada diri saya dan syarikat saya adalah saya ingin menjadi industri penerbitan Al-Quran yang mana kalau kita tahu kita ada rakyat Malaysia bilangannya yang Muslim hampir 20 juta orang, dan bagi saya dalam industri Al-Quran ni insya-Allah dia akan berterusan. Orang akan sentiasa ingin memiliki Al-Quran. Jadi bagi saya visi saya ni adalah untuk menjadi penerbitan industri Al-Quran, dan juga saya ingin membuka banyak peluang pekerjaan dalam industri Al-Quran, sebab sekarang pun alhamdulillah saya pun ada pekerja hampir 20 orang bersama dengan Kalimah Global. Jadi bagi saya itu pun adalah satu visi saya untuk membantu ataupun membuka peluang pekerjaan kepada orang di luar sana lah. Kalau kita lihat kepada peredaran masa Tuan Amal dan juga KAIS ya, kita sekarang ini sedang berada ataupun bergerak ke arah apa yang disebut sebagai digital economy. Jadi apakah KAIS juga sebenarnya perlu bergerak ke arah itu dan menyesuaikan diri dengan situasi dan juga cabaran ekonomi semasa? Ya, betul. Saya sekarang ni pun telah bergerak seiring dengan digital dunia digital, yang mana memang kita sekarang ni memang online. Saya punya office pun memang kita menggunakan pemasaran pun kita guna online, kita guna Facebook, periklanan Facebook, kita guna Instagram. Jadi saya menggunakan platform digital untuk memasarkan produk Al-Quran saya. Jadi saya memang seiring dengan perkembangan semasa lah. Selain daripada KAIS Tuan Amal, mungkin ada lagi contoh-contoh sebenarnya yang mungkin perlu diketengahkan kejayaan pelajar-pelajar yang mengikuti pelajaran mereka sama ada di kolej komuniti ataupun di politeknik dan sebagainya. Mungkin gambaran yang perlu kita kongsi bersama sebenarnya Tuan Amal. Okey, baik. Sebenarnya saudara KAIS adalah salah seorang daripada kita kata beribu yang telah pun berjaya. Kalau kita sentuh dalam bidang keusahawanan, sebenarnya kita telah pun ada hampir 700,000 pelajar yang menceburi dalam bidang keusahawanan. Sebagaimana yang saya sebutkan awal tadi, bila pelajar itu mendaftar saja di politeknik ataupun kolej komuniti, mereka telah diberikan ilmu keusahawanan. Dan rata-rata mereka yang pertamanya minatlah, yang meminati dalam bidang keusahawanan, sudah pastinya akan meneruskan karier mereka atau bidang yang mereka minati untuk bekerja sendiri, ataupun kita kata dia terus bekerja sambil menceburi dalam bidang keusahawanan. Sebab di politeknik dan kolej komuniti kita sebenarnya pembangunan tu secara holistik. Pelajar tu dibangunkan secara holistik, bukan sahaja dalam bidang keusahawanan tetapi juga dalam bidang-bidang lain. Contohnya mereka yang mempunyai kita kata kelebihan dalam bidang sukan. Kita juga menghantar pelajar-pelajar kita menyertai pertandingan sampai ke peringkat antarabangsa. Untuk sebagai contoh, untuk yang tempoh yang terdekat ni kita akan menghantar pelajar kita ke pertandingan Petong World Championship di Barcelona, Spain. Di mana 4 orang pelajar kita akan mewakili Malaysia untuk ke pertandingan tersebut. Itu dalam bidang sukan. Selain daripada bidang sukan, mereka juga akan terus digilap bakat-bakat mereka, baik dalam bidang sukan, baik dalam bidang sasiah, even dalam pertandingan kemahiran juga.
kita boleh katakan saban tahun menyediakan pelajar untuk ke pertandingan My Skill dan World Skill. Dan ini menunjukkan bila sesiapa saja yang masuk ke politeknik, belajar di politeknik dan kolej komuniti, mereka akan dikembangkan bakat mereka walaupun mereka bermula dengan asasnya SPM sahaja, tetapi sebagai contohnya Kais sendiri telah menjadi seorang usahawan, job creators, penyedia kepada pekerjaan kepada rakan-rakan mereka yang lain. Okey, kita di penghujung, tak banyak lagi masa yang tinggal, Kais. Sebagai seorang yang yalah kita anggap sekarang ini sebagai berjaya, tetapi mungkin ada lagi macam mana visi yang Kais sebut tadi, kejayaan yang lebih besar sebenarnya ingin dicipta melalui apa yang anda ceburi ataupun lakukan ketika ini. Sokongan daripada pihak kerajaan, sokongan daripada kementerian, sokongan daripada mereka yang mungkin ada kaitan dengan apa yang anda lakukan. Apakah berpuas hati ataupun masih lagi ada kelompongan yang perlu diberi perhatian serius? Bagi saya sudah pun berpuas hati dengan apa yang sokongan yang diberikan oleh pihak kerajaan, pihak polisisi sendiri, kolej komuniti yang diberikan kepada saya dan rakan-rakan kolej politeknik. Jadi bagi saya sangat-sangat membantu saya dan banyak memberikan pendarahan-pendarahan ilmu perniagaan ataupun menggilap bakat kita. Jadi bagi saya sangat-sangat membantu. Okey, Tuan Amal, kita di penghujung, harapan dan juga seruan Tuan Amal supaya mereka juga menjadi seperti apa yang Kais capai ketika ini. Silakan. Baik, kepada mereka yang mengikuti rancangan ini, saya menyuruh kepada mereka yang masih lagi, sekali lagi, yang belum mendapat tempat tetapi mendapat pengajian tetapi ingin berjaya, ingin mencipta kejayaan pada masa hadapan, sertailah politeknik dan kolej komuniti. Sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi, layari portal ambilan.mypolisisi.edu.my ataupun hubungi talian yang kami telah nyatakan yang tertera di kaca TV, dan boleh mendapatkan sebarang maklumat yang berkaitan dengan satu pengajian, kemudian keduanya berkaitan dengan apa kemudahan yang akan mereka terima ataupun mereka perolehi sekiranya mereka mendaftar di politeknik dan kolej komuniti. Dan saya rasa peluang ini perlu direbut seluas-luasnya oleh mereka di luar sana, dan hebahkan kepada mereka yang mungkin berita baik ini kepada rakan-rakan yang tidak mengikuti rancangan kita pada kali inilah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Encik nak sebut nama Amal kepada Encik Amal, dan juga terima kasih kepada Muhammad Kais kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Secara peribadi saya tak puas hati sebenarnya kerana masa yang agak suntuk. Banyak lagi persoalan-persoalan yang ingin saya kongsikan. Jadi kita harap mungkin ada Tuan Amal dan juga Kais boleh datang lagi ke program ruang bicara ini, kerana ini merupakan sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya untuk kita kongsikan bersama dengan anak-anak muda yang mungkin berminat untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan dan sebagainya. Tetapi yang penting mereka haruslah juga memberi perhatian yang serius, kerana mungkin pendidikan di politeknik dan kolej komuniti itu akan memberi semacam cahaya dan membuka satu dimensi baru dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Betul. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti biasalah, jangan lupa kita masih lagi menghadapi pandemik COVID-19. Patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan, dan selalu ingat, kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi. Lanjutkan pengajian dengan kriteria berikut. Jawapan anda ada di politeknik dan kolej komuniti dengan pelbagai program menanti anda. Kami menyediakan program pengajian sepenuh masa mengikut kesesuaian pelajar. Statistik kebolehpasaran graduan politeknik dan kolej komuniti kini progresif dan berdaya saing merentasi industri. Kejar impianmu sekarang. Layari pautan tertera atau hubungi kami hari ini. Ingin melanjutkan pengajian dengan kriteria berikut? Jawapan anda ada di politeknik dan kolej komuniti dengan pelbagai program menanti anda.